Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video ke-15 aku untuk misi 30 video 30 hari. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka, kepada korang semua yang masih lagi sudi menonton video aku untuk kali ke-15 berturut-turut. Dan terima kasih kerana masih tidak meluat lagi. Okay, so pada video ke-15 ni aku nak kongsikan pasal apa? Okay, aku nak berkongsi dengan korang pasal satu cerita hantu ni. Pasal satu hantu ni yang kalau dia ada dekat dengan kita pun, kita takkan lari. Malah macam kalau kita siap boleh nampak dia, tapi kita tak takut. Hantu apa ni? Okay, nama hantu ni ialah Pelesit. Alright, so hantu Pelesit ni sebenarnya apa? Okay, hantu Pelesit ni tak ada siapa-siapa ataupun aku tak pernah jumpa lagi info yang menceritakan tentang bentuk sebenar hantu Pelesit ni. Tapi hantu Pelesit ni dikatakan suka menjelma dalam bentuk binatang dan ataupun serangga, dan serangga pilihannya adalah belalang. So belalang yang macam mana yang dikatakan adalah Pelesit tu? Okay, belalang yang dikatakan Pelesit tu adalah belalang yang berbentuk kepalanya tirus. Okey, belalang kepala tirus. Aku rasa korang selalu jumpa kot belalang tu, tapi korang tak tahu belalang tu adalah Pelesit. Tapi adakah semua belalang yang berkepala tirus tu adalah Pelesit? Okey, dikatakan bahawa belalang Pelesit ni, okey, maksudnya belalang yang betul-betul Pelesit tu, mata dia warna merah. So kalau ada Pelesit masuk dalam rumah korang dan korang tengok Pelesit tu warna merah mata dia, Pelesit tu warna merah mata dia, belalang tu warna merah mata dia, kemungkinan besar belalang tu adalah jelmaan Pelesit. Ini cerita-cerita orang je lah. Aku pun tak tahu sama ada benda ni betul-betul fakta ataupun tidak. Okay, so Pelesit ni sebenarnya, hantu Pelesit ni sebenarnya adalah belaan tau. Orang bela hantu Pelesit ni. Tujuan dia untuk apa? Sudah tentulah untuk memberi manfaat kepada diri, tapi dalam cara yang tak elok lah. Okay, so Pelesit ni dibela sebab dia nak bagi melariskan, pelaris sebagai pelaris dan juga sebagai pemanis diri. Kiranya macam kalau orang tu berniaga dan dia tengok macam sale dia teruk gila, dia pun pakailah cara yang tak elok ni, iaitu dengan membela Pelesit supaya Pelesit ni dapat membantu untuk melariskan kedai dia. Orang akan ramai datang kedai dia berduyun-duyun untuk membeli pelbagai jenis barang. Dan function paling popular pada Pelesit ni ialah pada golongan wanita. Okay, ini adalah cerita sahaja, bukan disahkan benar. So golongan wanita janganlah rasa marah kepada saya. Apa tiba-tiba cakap utara pula ni? Kena sampuk hantu utara ke? Okay, janganlah marah ke aku. Okay, ini pun aku dapat info daripada pembacaan aku. Okay, kenapa dikatakan Pelesit ni adalah favourite kepada orang perempuan? Okay, sebab Pelesit ni boleh menjadi pemanis diri kepada orang wanita untuk tujuan, ni tujuan yang tak baik, iaitu menggoda orang lelaki dan juga untuk memecah belahkan orang-orang yang dia tak suka. Contoh, katalah ada seorang perempuan ni, dia minat dengan suami orang, tapi dia tengok suami orang ni tak layan dia, okay? Dan dia tengok suami orang ni macam suka, betul-betul sayang kat isteri dia. So wanita ni, dia pun hantarlah Pelesit kat rumah suami orang tu supaya suami orang tu bergaduh dengan isteri dia sampailah bercerai berai. Dan akhirnya wanita yang guna Pelesit ni, tuan punya Pelesit ni pun bolehlah cucuk jarum dekat suami orang yang dah bercerai tu. Ni antara function yang cukup popular untuk menggunakan Pelesit tu tadi. Okay, Pelesit ni sebenarnya memang senang cerita macam saka. Sebab tu owner Pelesit ni sebelum dia mati, dia kena wariskan Pelesit ni dekat dia punya keturunan. Apa akan jadi kalau dia tak wariskan? Kalau dia tak kalau dia tak wariskan, maka owner ni akan mati dalam keadaan yang tak tenteram. Dan kalau dia mati sekalipun, dia punya keturunan, ahli keluarga dia dan orang terdekat akan berdepan dengan kesusahan akibat dikacau oleh Pelesit. Sebab Pelesit ni, kalau korang nak tahu, dia bukan, hikmat dia bukan free tau.
owner yang menggunakan hikmat pelesit ni, dia orang kena bayar something. Dan something tu ialah dengan memberi makan darah owner sendiri. Katanya pada malam-malam tertentu, owner ni kena bagi dia punya jari kaki ke, jari kaki ke, jari tangan ke, aku tak sure. Tapi pelesit ni akan hisap darah daripada owner ni sebagai bayaran menggunakan hikmat dia. Bukan dalam bentuk duit. Hantu kot, takkan nak pakai duit kan, mesti lah guna darah, barulah relate dengan dunia perhantuan. Dunia perhantuan. Okay, so biasa benda-benda yang syirik dan khurafat ni memang sebenarnya tak mendatangkan kebaikan pun di akhirnya nanti. So itulah saja perkongsian aku tentang hantu yang bernama pelesit, yang mana dia suka menyamar, dia suka menjelma dalam bentuk binatang, iaitu serangga yang berkepala tirus. Okay, so setakat tu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab tonton sampai habis. Kalau korang rasa cerita ni ada menambah pengetahuan korang, jangan lupa klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik subscribe. Okay, kita jumpa lagi esok dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.